Okey, sebelum nak masuk pada cadangan, saya nak jelaskan dulu kenapa perlu improve sistem pembelajaran yang ada sekarang. First, tentang new environment. Bila kita dah tukar environment baru untuk pembelajaran ni, kita kena tukar dia punya flow. Contoh kalau kita mengembala kambing, tak sama tau kita mengembala kambing dekat kampung dengan mengembala kambing dekat tengah bandar. Tak sama. Cara approach dia berbeza. Contohnya pisau, cara kita asah pisau tak sama dengan cara kita asah gergaji. Walaupun benda tu macam kita rasa macam lebih kurang, dia memotong saja, pisau memotong, gergaji memotong juga. Tetapi kondisi memotong tu berbeza. Jadi bila berbeza environment dia tu, kondisi dia tu, dia punya flow, dia punya approach kena berbeza. Macam sekarang saya nampak tak optimize. Sebabnya sekolah cuba nak jalankan dia punya persekolahan tu menggunakan internet secara direct. Tak boleh. Banyak halangan dia. Flow dia dah tak sama dah. Dia tak optimize. Kita ada 3 masalah utama. Satu, device. Masalah device peranti kita. Ada yang orang ada yang tak ada. Ada yang tak cukup. Mungkin ada anak ramai tak cukup dia punya laptop ke apa. Itu satu, masalah device. Kedua, masalah connection, masalah internet. Ada yang internet lancar, ada yang internet tak okey. Jadi internet masalah kedua. Kalau blackout ke apa, problem. Okay, internet. Ketiga adalah kondisi pembelajaran, environment pembelajaran tu. Ada yang keluarga mampu nak sediakan tempat belajar yang best, ada keluarga yang tak mampu sediakan tempat belajar yang best. Anak ramai kat rumah memang bising-bising apa semua kan. Susah. Dah pagi-pagi tu biasanya waktu busy. Cadangan saya adalah setiap sekolah buat satu mini studio yang proper. Studio yang proper untuk proses merakam video ataupun untuk buat live. Dua-dua boleh. Tapi saya lebih nak tekankan supaya cikgu hasilkan video yang proper. Macam mana anda tengok video saya ni, ini adalah video yang proper. Boleh dengar apa yang saya cakap dengan jelas. Dan bila saya tunjuk sesuatu, orang boleh nampak dengan jelas. Jelas. Alright. Jadi untuk tu, satu sekolah kena ada satu mini studio. Hanya perlu spend bawah RM10,000 untuk dapatkan proper studio. Okay, macam mana studio tu? Mari saya tunjuk. Ini sahaja barang yang kita perlukan. First, kita kena ada lampu besar ni. Okay, harga bajet lampu ni dalam RM1,000. Kita ada lampu dia, kita ada dia punya stand, dan kita ada dia punya softbox yang besar ni. Ini akan buatkan video tu nampak cantik dan clear, jelas, bagi orang enjoy tengok cikgu punya video. Untuk kamera, saya cadangkan minimum 2 kamera. Kamera atas dengan kamera bawah. Boleh pakai camcorder saja, tak ada masalah. Camcorder harga dalam RM2,500, RM2,500. Jadi total ni kamera jadi RM5,000. Lampu RM1,000, RM5,000, jadi RM6,000. Dan kita perlukan satu monitor untuk memudahkan proses rakaman. Kat sekolah tu dia memang bersepah-sepah monitor kat sekolah, boleh pakai. Nak pakai TV pun tak ada masalah, asalkan dia punya output HDMI. Kalau ada, tak payah guna bajet. Kalau nak beli mungkin harga RM300-400. Dan benda penting adalah ini. Ini namanya ATEM Mini Pro. Ini adalah core pada kita punya setup semua ni. Sangat-sangat penting. So, fungsi dia apa? Tengok saya tekan ni, kita punya skrin akan berubah. Pap, tukar. Pap, tukar. Pap, tukar. Pap, tukar. Nampak? Kita boleh tukar video apa yang kita nak rakam. Sangat-sangat mudah. Kalau kita guna banyak kamera, leceh kalau kita setiap satu kamera tu nak kena ambil. Kita nak ada kebolehan untuk tukar-tukar kamera tu, kamera depan, kamera atas, supaya untuk memudahkan proses penyampaian konten, proses penyampaian ilmu tu. Contohnya bila cikgu nak bercakap dengan anak murid, rakam 4 kamera depan saja. Mudah cikgu nak cakap, anak murid boleh dengar, boleh faham. Dan bila cikgu nak tunjuk sesuatu, mungkin nak ajar mengira ke apa, cikgu boleh simply switch saja dia punya kamera daripada kamera sini kepada kamera atas ni. Just simply gunakan ATEM Mini Pro ni, tukar-tukar kamera saja. Tekan je. Okay, contoh ini saya punya monitor ni kan, saya boleh pantau apa yang nampak ni. Ini kamera depan saya tengah onkan kamera depan saya. Kalau saya onkan saya punya kamera 2 ni, dia tengah on kamera atas. Ni tangan saya ni kan, ni tangan saya gerak ni, dia beratas, nampak kat situ. So cikgu kalau tengah menulis, tulis kat sini, nampak kat sini. So anak murid tengah nampak benda ini. Sekarang anda kata cikgu nak ajar benda yang ada kat dalam slideshow, ataupun ada cikgu nak play video kan, just buka video, buka slideshow ke apa, tekan kita punya input ketiga. Sebab kita semua ni kita sambung guna HDMI. Kamera 1 saya connect HDMI kat situ, camcorder tu. Kamera 2 di sini, dalam ni 2 kan, ada 1, 2, 3, 4. Dia boleh sampai 4. Yang saya guna ni 3 je.
Kamera 2 untuk connect pada kamera atas ni. Yang input ketiga saya connect pada, nampak ni wire ketiga kan. Pergi kat belakang ni, masuk dekat HDMI komputer laptop kita. Boleh ada benda ni. Contoh itu sekarang kamera atas. Saya tekan 3 ni, nampak dia tunjuk apa yang ada kat laptop. Sekarang cikgu boleh play video lah. Play video. Anak murid nampak apa yang video tu tengah play. Nampak? Simple guna benda ni. Untuk mic, boleh pakai je mic apa yang kita nak pakai mic shotgun ataupun letak dekat badan kita. Tapi saya prefer pakai shotgun supaya mudah, tak leceh proses rakaman tu. Macam ni ada satu mic yang biasa boya. Ini murah punya mic, dah RM80. Tapi saya tak nak cadangkan mic ni untuk kita punya projek ni. Sebabnya mic macam ni tak ada bateri, jadi dia agak slow bunyi dia. Kena pakai mic yang ada bateri dalam dia. Contohnya pakai mic ni, Comica VM20. Boleh try guna mic macam ni sebabnya dia ada bateri. Kita ada on sini. Tu dia dah on kan. Dan kita boleh charge guna USB Type-C. Mudah nak charge, tak payah nak tukar-tukar bateri dalam dia. Dan kita boleh control audio kat sini. Kita boleh kuatkan, kita boleh slowkan. Alright, ada cikgu suara slow, ada cikgu suara kuat kan. Kita boleh control kat sini. Suara kita akan lebih jelas. So, nampak cool kan? Tapi mungkin korang tertanya-tanya, habis tu macam mana nak record video? Sangat-sangat simple. Hanya perlukan pendrive saja ataupun external hard disk. Cikgu just datang sekolah, kita dah buat setup satu mini studio kat sekolah. Cikgu just datang sekolah, bawa external hard disk, ataupun kalau ada benda nak tunjuk dekat komputer, bawa laptop. Itu saja. Kalau nak tulis tunjuk mengira ajar matematik ke apa, just bawa kertas, tak ada masalah. Ataupun nak bawa iPad ke, tak ada masalah. Yang penting nak simpan video, hanya perlukan kita punya pendrive kita ataupun kita punya external drive. Cara dia simple. Ok, ini kita punya Atem Mini Pro. Sekarang kita ada pendrive kita ataupun kita punya external drive kita. Ini mesti pakai USB Type-C Macam kita punya cocok handphone yang baru latest sekarang, semua pakai USB Type-C. Pergi kat belakang kita punya Atem Mini ni, ada nampak tu, dia tulis itu USB out. Just simply cocok sahaja. Kita punya pendrive kita ke, external drive kita ke, cocok je. Nampak? Dah cocok kan? Nanti dia akan menyala hijau kat sini, dekat dia tulis disk ni. Sekarang dekat tempat yang tulis disk ni akan menyala hijau. Maksudnya kita punya drive tu dah ready untuk record. Kita ada button record. Bila kita nak record, record je. Contohnya cikgu datang sekolah, cocok kita punya hard disk tadi. Ni, kita punya pendrive ke hard disk, tekan record. Pap, record. Settle, dia dah warna merah. So, apa yang kita tengah buat sekarang akan record. Tengah record ada kamera satu. Itu muka tu. Tukar kamera 2. Ni daripada atas, cikgu boleh tukar mengajar-mengajar kat atas. Okey, ni mengajar kat atas. Tukar 3. Ini kita punya laptop, screen. Dia akan record macam ni. Sepanjang sesi pembelajaran cikgu tu akan direkod dengan kualiti yang baik. Bukan hanya pakai handphone, pakai webcam dah. Ini proper punya kamera cantik, lighting proper, konten tu semua sama je. Bila cikgu dah habis record dia punya kelas hari tu, simply pergi ke Atem Mini Pro ni tadi. Dekat bahagian disk ni yang kita dah record warna merah ni, kita tekan stop record. Tekan stop. Nampak? Dah stop. Maksudnya video tu sudah di save dalam ni. Lepas tu kita cabut. Ada kita punya external drive ni. Kita balik rumah. Sekarang cikgu dah ada pendrive ni ataupun external drive ni yang ada video dalam tu. Video sepanjang proses pembelajaran dia. Ada video kamera depan, ada video kamera atas, ada video tunjuk dekat dia punya laptop kalau dia nak ada dia punya ada presentation ke, dia nak tunjuk video ke apa. Semuanya dah ada dalam ni. Dan benda ni dah siap potong ikut part mana yang dia ajar tadi. Sebiji apa yang flow dia tunjuk dalam ni, dia tukar-tukar kamera semua akan sama. So cikgu dah tak ada pening-pening nak edit kamera 1 lah, kamera 2 lah, nak masukkan video slideshow dalam kita punya editing lagi. Banyak kerja editing cikgu. Bila kita guna style macam ni, cikgu just ajar sekali, lepas tu dia simpan balik rumah. Dia boleh edit ni just memperkemaskan saja dia punya proses pembelajaran. Mungkin masa tengah mengajar tu dia mungkin banyak macam benda-benda tu dia nak buang kan, sebab dia nak bagi konten tu biar betul-betul padat, mudah anak murid dengar. Dia boleh buang. Ataupun kalau dia nak bagi terus sebiji ni pun tak ada masalah. Tapi kalau dia nak perkemaskan lagi dia punya konten, dia boleh buang benda-benda yang dia rasa macam mungkin dia banyak membebel banyak sangat part ni, dia buang part ni sebab mungkin part tu tak penting ataupun dah banyak repetition kan. Dia akan buang part tu, contoh. So dia punya result tu video akan lebih padat dan dia punya penyampaian lebih best dengan kualiti konten yang bagus.
Anak murid senang faham dan anak murid boleh tengok bila-bila masa. Bukan setiap pukul 8 pagi kena tengok video, kena tengok live dengan cikgu. Tak semua orang boleh live masa serentak, tak semua orang boleh zoom masa serentak. Ada family yang satu rumah tu 4 orang anak, mana sempat 4 anak tu nak guna laptop dalam masa yang sama. So dekat rumah dia orang boleh decide nak tengok video belajar tu bila. Parent dia boleh buat jadual untuk anak dia. Pukul 8 hingga pukul 10 masa Alung belajar. Contoh. Yang lain jangan kacau Alung duduk dalam bilik ni. Yang lain keluar bilik. Pukul 12 sampai pukul 1 ke apa, Angah pula belajar. Lepas tu habis belajar, kita pergi makan. Sekarang pukul 2 sampai pukul 5 contohnya, itu time anak nombor 3. Si Alang ke apa kan, masa dia pula belajar. Mungkin pada malam anak dia yang lagi seorang belajar. So satu laptop tu boleh guna untuk 4 orang. Masa belajar kena fleksibel. Ini zaman internet, bukan zaman macam dulu nak tengok kartun, pukul 9 pagi ada cerita sekian. Tak. Bila kita nak tengok cerita tu, kita nak tengok episod 2 season 8, kita boleh tengok masa tu juga. Kita just decide bila kita nak tengok. Itu zaman sekarang. Bukan macam dulu nak tengok TV, Bujang Lapuk kena tengok pukul 9 malam minggu depan. Ada ke minggu depan nak tengok Bujang Lapuk? Sekarang ni kita boleh tengok Bujang Lapuk kalau kita nak. Ini yang saya test rakam ni. Nampak? Apa yang kita tunjuk semuanya ada. Dia akan ikut flow apa yang kita tunjuk. Kalau kamera depan, kamera depan. Kalau kita tukar kamera atas, dia akan pergi tukar kamera atas. Kalau kita pergi tukar kita punya slideshow, dia akan tunjuk slideshow kita. Video dah ada, kita boleh bagi anak murid. Tapi macam mana nak optimizekan lagi? Satu cikgu akan mengajar 30 hingga 40 orang anak murid. Adakah setiap cikgu yang mengajar kelas-kelas ni semua kena berulang kali ajar benda yang sama? Kita boleh improve. Tak perlulah sampai ada 4-5 cikgu buat video yang sama. Contohnya cikgu matematik kat sekolah tu ada 4 cikgu matematik. Takkan setiap satu subjek ni cikgu matematik ni 4 kena ulang benda yang sama, buat video sama, pergi dekat studio sekolah duk rakam benda yang sama je 4 cikgu. Tak. Satu video matematik cukup untuk buat untuk semua kelas. Contohnya matematik. Untuk topik penambahan, cikgu A boleh buat. Kemudian bila masuk topik baru, topik penolakan, cikgu B pula buat presentation sama. Lepas tu buat proses macam darab, cikgu C. Untuk topik bahagi, cikgu D. So 4 cikgu masing-masing buat part-part dia je. Tak perlu berulang buat konten yang sama saja. Dan 4 cikgu ni boleh bekerjasama untuk improve video satu sama lain. Pastikan video diorang tu terbaik. Bila cikgu A buat video, cikgu B, cikgu C, cikgu D bantu cikgu A. Dalam penghasilan video tu, nak bagi video tu cantik lagi ke, sediakan bahan-bahan untuk memudahkan pembelajaran ke, bantu. So kita akan lebih optimize. Tak adalah nak repeat buat konten yang sama saja. Biar buat satu konten saja untuk satu bab, tapi cikgu-cikgu ni saling bekerjasama untuk hasilkan konten yang terbaik. Baru adil. Sebab ini zaman media. Kalau dulu cikgu datang sekolah, pergi kelas, bolehlah satu cikgu tu kawal 40 orang. Tapi bila kita buat satu konten tu boleh diterima oleh beribu orang. Jadi kena berkualiti konten tu. Bila kita gunakan kaedah macam ni, kita dah tak jadi macam konsep sekolah yang lama, di mana satu cikgu ajar mungkin 30-40 orang murid. Tak. Contohnya darjah 1 ada 200 anak murid. Dia akan jadi 4 orang cikgu mengajar 200 anak murid. Dia flow dia dah lain dah. Dia punya ekosistem pembelajaran tu akan jadi lain. Sama macam saya content creator, saya mengajar macam-macam. Saya ajar orang buat website, saya ajar orang design, saya ajar orang buat video, ajar macam-macam. Kalau nak kata anak murid saya, dalam satu video tu biasanya saya boleh dapat lebih 100,000 views. Video saya video education. Satu video saya kalau dapat 100,000 views, maksudnya saya ada 100,000 anak murid. Saya boleh approach lagi banyak anak murid, dan bila ada masalah, saya boleh buat video tambahan untuk membantu masalah yang anak murid tu tak faham. Banyak yang boleh faham apa yang saya ajar. Konten saya mudah faham, saya punya presentation saya jelas, equipment saya lengkap. Itu saya buat seorang tau. Bayangkan kalau cikgu hanya handle 200 anak murid saja, allocate dalam 5 orang cikgu, 4 orang cikgu hingga 5 orang cikgu macam tu, handle anak murid darjah 1 matematik. Contoh kan, bila satu cikgu mengajar, 3-4 cikgu yang lain boleh jadi support. Kementerian Pelajaran mungkin boleh ambil point saya ni dan cuba improve lagi, sebab saya rasa banyak ruang untuk improvement. Yang penting jangan gunakan teknik sekolah lama, gunakan internet. Tak, environment dia dah berbeza, jadi kena approach berbeza. Okay, so saya rasa itu saja. Saya akan share saya punya link-link equipment ni. Dalam 10,000 macam tu boleh dapat. Panduan saya dah buat, just nak guna ke tak nak guna je. Okay, sekian, itu saja. Saya Wan Syafiq. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Itu saja. Assalamualaikum.